Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita masih lagi dapat bersama di dalam satu majlis yang mulia. Moga hari ini kita bersama di dalam rumah Allah, bersama di dalam majlis ilmu, bersama di dalam taman-taman syurga. Maka harap-harapnya esok kita bersama-sama di dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ni. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Muka surat 20, 3 baris daripada bawah kan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jasmani, dan sungguhnya tercengang, dan sungguhnya tercengang kebaikan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana persangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan arat dan jisim, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Kita baca tu dulu. Baik. Jadi ini sambung lagi bahagian qalbun. Qalbun artinya hati. Qalbun bahasa Arab. Bahasa Melayu kita sebut hatilah. Qalbun ni asal katanya inkilab. Alif nun qaf lam ba. Inkilab. Inkilab ni maksudnya berbolak-balik. Jadi memang sifat hati tu macam itulah dia. Berbolak-balik. Rasa nak pergi surau, tak jadi lah. Nak pergi, dia. Tu hati tu berbolak-balik. Jat nak, jat tak nak, jat nak, jat tak nak, dalam buat perkara kebaikan. Tapi kalau buat perkara tak baik, nak je terus. Nampak? Tak ada pula berbolak-balik. Tu. Baik. Jadi kata Syekh, dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jasmani. Jadi awal kitab ni hari tu, awal bicara bab ni hari tu, bulan lepas, bulan yang sudah kita kuliah, Syekh bagi tahu qalbun ni ada dua keadaan.
Satu disebut qalbun jasmani, satu lagi disebut qalbun rohani. Qalbun jasmani maknanya qalbun jasad, hati jasad. Hati jasad tu jantung lah, yang duduk dalam dada kita ni. Tu. Itu dipanggil qalbun jasmani. Qalbun rohani, qalbun yang bangsa alam gaib. Kita tak nampak dia, tapi dia ada. Yang ni yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf, iaitu qalbun rohani, yang menyebabkan hati seseorang tu baik ke jahat bukan jantungnya, tapi hati yang disebut sebagai qalbun rohani itu. Maka kata dia, walaupun begitu qalbun rohani ni dia ada dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jasmani. Walaupun qalbun jasmani itu barang gaib, tapi dia ada kena mengena dengan qalbun jasad, jantung kita ni. Tak? Dia kadang-kadang punca kita dapat penyakit bermula daripada hati sanubari kita. Hati yang alam gaib tu, hati yang tak nampak tu, bukan hati yang jelas ni, hati organ ni bukan. Hati yang di alam gaib, alam roh tu. Bermula daripada hati tu. Sebab tu kadang-kadang bila hatinya penuh dengan hasad dengki, busuk hati dan sebagainya, mudah terdedah terkena kepada penyakit jasmani. Sebab tu kata ulama, bandingan zaman dahulu dengan zaman sekarang lebih banyak penyakit berbanding zaman dahulu. Salah satu faktor dari segi zahirnya ialah orang dulu makan apa, kan, dari segi makan lah, dari segi zahir. Tapi dari segi batinnya kata ulama mempengaruhi juga, yakni masalah hati. Orang zaman dulu hatinya banyak ke akhirat, maka kuranglah penyakit jasad dia, kan. Tapi hati orang hari ni banyak kepada dunia, maka jasadnya jadi sakit. Dia begitu. Jasadnya mudah terkena penyakit. Sekarang ni penyakit macam-macam penyakit. Kanser, dulu kanser ni jarang-jarang dengar lah. Dalam satu kampung, kadang 10 kampung pun seorang ada kanser, kan. Lah ni boleh jadi wakil setiap kampung, mesti ada. Tak kampung pun taman ada seorang. Kanser pula macam-macam. Dulu biasa kita dengar ni breast cancer je yang popularnya, kan. Tapi sekarang ni kanser hidung pun ada. Macam main badminton tu, dalam duk smash-smash kena hidung. Nak ceritanya macam-macam penyakit yang Allah turunkan ke atas umat pada akhir zaman ni. Kerana apa? Kerana kata ulama, salah satu puncanya daripada hati. Hati mana? Hati yang sanubari tu, hati yang alam roh tu. Baik. Jadi sebab tu dia kata, dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jasmani. Jadi orang kata kalau nak badan sihat, hati kena sihat. Maksud hati sihat, lapang dada, jangan serabut-serabut, kan. Hati tenang. Semayang, ambil bentuk-bentuk ketenangan. Baca Quran, kan, duduk di masjid surau. Hati yang tenang gitu, insya-Allah jasadnya pun elok sihat. Tapi kalau hati serabut, tengok saham jatuh, tu yang kena heart attack. Nampak orang businessman dan sebagainya, kan. Tak salah lah buat bisnes, tapi masjid surau biarlah. Dalam kita serabut sibuk dengan urusan dunia di siang hari, kita tenangkan hati kita pada malamnya dengan hadir di kuliah-kuliah, di masjid-masjid, solat berjemaah dan sebagainya. Hati jadi tenang. Dia ustaz terbalik, siang hati dia tenang, malam lah hati dia serabut. Sebab apa? Sebab dia nak kuliah. Malam tu, sudah malam ni kuliah nak baca apa pula ni, dia kata. Dia pula serabut, terbalik dengan audien malam tenang. Itu. Baik. Dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jasmani. Dan sungguhnya tercengang ni maksudnya murad di sini iaitu kagum. Terasa kagum atau terasa pelik, terasa hebat kebaikan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Bila orang tu dia dapat menghubungkan hati jasad dia dengan hati rohani dia, maka dia akan mendapat satu keajaiban. Maknanya satu kehebatan akal akan termuncul di situ. Dia memang gitu pun. Kalau hati dia baik, kemudian bila hati dia baik akan membentuk jasadnya yang baik.
jasad yang baik akan membuahkan hasil pemikiran yang baik. Gitu. Barulah pemikiran ni pemikiran nak buat baik je. Pantang nampak ada peluang-peluang pahala, nak je dia. Nak derma lah, nak apalah. Pantang tengok dapat gaji je. Kadang-kadang setengah kita dapat gaji, dapat duit, kita apa kita fikir dulu? Kita fikir barang dunia apa kita nak beli lagi. Ada apa lagi tak cukup kat rumah. Kadang-kadang cukup dah, nak tukar lain pula kan. Itu kadang-kadang. Tapi ada orang yang hati dia baik ni, bila dapat satu-satu nikmat dunia, pertama sekali dia pandang bahagian akhirat dulu. Aku dapat gaji, aku nak derma lah sikit. Sebahagian ke kan, selebihnya tak apalah, bahagian urusan dia nak pakai kan. Tapi dia maknanya hatinya mesti ada terniat bahagian akhirat. Untung sawit ke apa ke, dia ingat akhirat, dia ingat surau, dia ingat masjid. Itu dengar kata surau nak tambah apa tahu, oning ke apa awak. Jadi dia ni tu dia nak buat segala bentuk kebaikan sebab hati dia baik. Dia gitu. Maka dia kata kerana persangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan arak dan jisim. Macam mana hubungan antara hati rohani dengan hati jasad ni seperti arak dan jisim. Arak dan jisim ni payah sikit lah saya nak terang. Ini dalam ilmu akidah. Kalau orang mengaji sifat 20 tu boleh, dia senang faham. Arak tu maksudnya sifat bagi makhluk. Jisim tu maknanya diri makhluk. Jadi diri dengan sifat ni bersekali. Dia orang cakap apa, menempel jasad dan sifat. Ataupun kalau payah ni dia ambil contoh lain. Dia kata atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Orang yang pakai perkakas dengan perkakas, alat. Orang pakai alat dengan alatnya. Contoh orang pakai hammer nak ketuk paku. Tangan yang memegang hammer tu tukang ketuk. Hammer tu yang menjadi alat pengetuk. Jadi hubungan tukang dengan pengetuk tu rapat. Maknanya bila tangannya bergerak, penukul pun bergerak. Apa yang tangan dia nak, penukul tu nak. Sama. Maknanya macam itulah hubungan yang dapat bila hati rohani dengan hati jasmani. Bila hati rohani nak kebaikan, hati jasmani akan mengarah anggota semua buat kebaikan. Hubungan yang rapat begitu. Seperti mana rapatnya perkakas, orang yang pakai perkakas dengan perkakasnya, dengan alatnya. Itu maksud dia. Dan apabila dia kata disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, makna kitab itu ni, kitab ni lah, maka dikehendaki makna yang kedua. Kalau dalam kitab-kitab agama sebut jantung, tu bukan maksud jantung organ tu. Kalau jantung organ tu bukan kitab agama, tu kitab sains. Tapi bila dalam kitab agama ada sebut tentang jantung, itu bermakna jantung rohani. Maknanya hatilah, qalbun. Tu yang dimaksudkan. Dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala. Kemudian dibawa satu ayat Quran di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Ahzab ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratul Isra ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulir ruhu min amri rabbi. Kul, bersabdalah olehmu wahai Muhammad, ataupun katalah wahai Muhammad, ar-ruh, yakni roh, min, daripada amri, kerja atau urusan, rabbi, Tuhanku. Maksudnya sini roh tak boleh kita nak bicara lebih, kerana kita tak tahu hakikat roh. Yang tahu semata-mata hanya Allah. Seperti mana dalam ayat ni sebut, kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan. Maksudnya Allah lebih tahu dalam bab urusan roh. Kita tak tahu. Ni Nabi kata kan. Nabi pun tak tahu, dah kalau kita lagilah. Nak ceritanya urusan roh serah pada Allah. Maksud urusan roh ni urusan alam ghaib. Okey, baik. Jadi irsyad atau fatwa hukum yang dikeluarkan oleh alim-alim ulama, para mufti dan sebagainya. Ulama kata okey, buat macam ni dapat pahala, buat macam ni dapat dosa. Bukan confirm. Bukan confirm. Itu berdasarkan dalil saja. Dia rujuk ayat Quran, rujuk hadis. Adapun nak bagi pahala ke nak bagi dosa, siapa punya kerja? Allah. Itu. Nah, Allah yang lebih tahu.
Ataupun kita tanya, semayang duha ni dapat berapa banyak pahala? Kan? Kalau ada hadis yang sebut, boleh sebutlah. Tapi hakikat sebenar yang nak bagi pahala tu banyak mana siapa? Allah. Jadi Allah lah, segala-galanya Allah. Soal itu adalah soal rahsia. Adapun ulama yang bercakap ni berdasarkan panduan sahaja yang telah ditinggalkan oleh Nabi melalui Al-Quran dan juga hadis-hadisnya. Jadi ini sebagai panduan saja. Entah betul entah tidak, wallahu a'lam. Macam tu. Ada. Macam kita semayang, cukup syarat sah cukup, syarat wajib cukup, rukun pun cukup, khusyuk pun khusyuk, tak bergerak sikit pun memang semayang betul-betulnya semayang. Kan? Dari segi syariatnya, tanya ulama, sah tak semayang dia? Sah, kata ulama. Dapat pahala tak? Dapat dari segi syariat. Adapun hakikat sebenar, Allah terima tak terima semayang dia, hanya Allah saja yang tahu. Jadi bila kita pegang benda macam ni, maksudnya apa? Jangan kita confident dengan amal yang kita buat. Aku semayang dah, aku orang baik dah, warak dah, tak pernah tinggal solat. Tiang surau ni kalau boleh cakap, dia kenal aku. Nampak? Memanglah. Tapi depan Allah belum tentu. Takut-takut ya, memang kita semayang, orang lain duk tengok warak lah. Kuat dia sujud. Nak orang lain sampai dahi hitam dia, sampai berdarah terus dahi. Kuat sujud, hantuk kepala terus. Makna kata orang kata hebatnya waraknya. Orang dah makan dia semayang lagi. Kan? Sampai tok siap tunggulah nak kunci pintu. Cepatlah dia kata, semayang sunat semayang kat rumah lah. Dah kuat sangat semayang. Hebat. Kan? Tapi dalam hati siapa tahu, rupa-rupanya semayangnya riak, nak tunjuk kat orang. Nak tunjuk kat orang bahawa dia ni kuat semayang. Orang tak tahu. Tak payah kata orang, malaikat tak tahu. Sebab malaikat tak boleh baca hati kita. Malaikat dia pandang dari segi zahir sahaja. Sebut dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, ada satu kisah berkenaan dengan seorang hamba yang kuat beribadat. Imam Ghazali cerita, kuat ibadat dia, akhirnya amalnya begitu banyak, mati dia. Bila mati, berebut malaikat-malaikat daripada langit turun, nak angkat amalan dia ni, nak bawa naik, nak dipersembahkan pada Allah. Sebab amalan dia hebat. Semayang tahajud berapa puluh rakaat, hebat. Puasa lagi dengan sedekah apa semua, hebat sungguh amal ibadat dia. Nak bawa naik ke langit. Langit pertama kata Imam Ghazali lepas, naik langit kedua lepas, naik langit ketiga lepas, sepanjang ketujuh langit semua lepas. Dan semua malaikat yang menjaga setiap pintu langit memuji. Bila naik malaikat bumi bawa naik atas amalan tu, malaikat langit kata, ni amalan siapa ni? Cantiknya amalan dia, wanginya, hebat sungguhlah orang ni. Semua duk pakat puji. Sampailah ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Nak dihadapkan amalan ini kepada Allah, maka Allah jawab, ambil amalan ni, hempuk atas kepala dia, kata. Allah jawab dalam kitab Minhajul Abidin. Kan? Allah kata ambil amalan ni, hempuk atas kepala dia. Malaikat terkejut. Malaikat tanya, asal nak hempuk? Ni amalan hebat ya Allah. Kan? Allah kata sungguh, memang amalannya hebat, tapi kalian tak tahu isi hati dia. Aku tahu. Memang amalan dia hebat kerana dia nak orang kata dia hebat. Jadi dia buat kerana orang, bukan buat kerana aku. Ambil balik. Malaikat pun ambil, hempuk atas kepala tu yang terduduk. Tergolek jatuh. Nampak? Nak malaikat kata kau Hasan, aku pun hang tipu lah. Nampak? Dia kata, ingatkan kerajaannya, dia kata. Nampak? Nak ceritanya habis. Nak ceritanya jaga dalam amal kita, dalam buat taat tu bukan cerita orang buat maksiat. Belum tahu tak cerita orang tikar nombor ekor, orang main judi, orang zina. Itu memang dah tak boleh nak kata apa dah. Ni geng surau dah, geng masjid, geng kuliah. Tapi jaga, takut-takut bagus dah kita ni pakai macam ni, apa semua duduk majlis macam ni, tapi rupa-rupanya hati tu rosak. Jangan gini, kata ulama pesan, jangan sesekali kalau kita tak nak bagi ada takabur dalam diri kita, kunci dia mudah ya. Jangan merasa kita lebih daripada orang, tu ya. Tika-tika mana pun
Kita hebat ke, kita alim ke, kita boleh mengajar ke, kita buat apa ke, macam saya mengajar malam ni bukan sebab saya rasa saya hebat, tapi saya kongsikan ilmu setakat mana yang saya tahu supaya kita sama-sama dapat manfaat. Itu je kan. Tapi mungkin boleh jadi saya bercakap lebih tapi amalnya kurang. Tuan-tuan tak cakap banyak, dengar saja, hangguk-hangguk, tapi balik rumah amal tuan-tuan banyak. Kalah saya kan. Jadi tak tentu siapa. Tak tentu siapa, Allah lebih tahu. Jadi untuk tak nak dalam hati tu melekat rasa sombong, rasa takabur, rasa ujub, jangan ada rasa lebih daripada orang. Jangan rasa kita ada lebih pada orang. Bila kita rasa lebih tu yang masalah, kita memandang rendah pada orang lain. Dia mana tahu. Mula kan, dia pelikihlah orang kan. Right. Kalau bergurau tu lain lah. Gurau tak apalah. Ini nak dicakap serius. Baik. Artinya bersabda olehmu hai Rasul, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Jadi pendeknya, pendek tu. Pendek lah kan. Pendeknya qalbun dan roh. Pendeknya maksudnya disimpulkan. Kesimpulannya qalbun dan roh dan nafsu, ketiga-tiganya satu makna. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali kan, kesimpulan yang dibuat, dia kata qalbun, roh dan juga nafsu, tiga-tiganya maknanya sama. Maknanya tiga-tiga tu benda sama. Qalbun pun dia, roh pun dia, nafsu pun dia juga. Cuma peranannya berbeza-beza. Tapi benda-benda sama. Kita tengok lagi apa beza dia, apa sama dia, apa beza dia. Ketiga-tiganya satu makna. Pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Maksudnya ketiga-tiganya maknanya semua sama. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Yang kata ni siapa kata sama ni? Imam Al-Ghazali. Kan? Bukan Haji Ghazali, Haji Ghazali tak apalah, kita tak nak ikut cakap dia. Ni Imam Al-Ghazali. Ada sungguh. Ingat tak ada sungguh. Oh ya ke? Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali nakal ataupun Imam Ghazali kata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia kata qalbun, roh dan nafsu adalah benda yang sama. Nafsu dia tulis dalam mana, dalam Rumi dia kata nafas. Sebenarnya nafsu. Dalam Ihya Ulumuddin sebut nafsu. Tapi sebenarnya nafas tu ambil daripada perkataan nafsu lah. Nafas tu bahasa kita Melayu, tapi asalnya bahasa Arab dengan perkataan nafsu. Kita ni nafsu lah ni, yang bernafas. Dia kadang-kadang kita salah faham. Kita ingat nafsu ni jahat. Dia boleh jadi nafsu tu jahat, boleh jadi nafsu tu baik. Tengok pada macam mana kita mencorakkan nafsu tu. Dan nafsu kita tak boleh buang. Nafsu tu diri kita, berpisah tiada. Tak boleh buang kan. Ibarat nafsu tu macam kepala kita. Kita serabut macam mana pun dengan kepala ni, tak boleh buang kepala. Buang kepala tak ada benda dalam. Nampak macam zombie lah. Dan tu juga. Nak serabut macam mana pun jahatnya nafsu kita dan sebagainya, tak boleh buang. Kita kena didik dia. Kena elokkan dia. Baik. Kemudian yang ni tak ada dalam kitab. Yang ni saya baca syarah dia. Syarah dia saya ambil daripada kitab Qalbun Salim, karangan Ustaz Muhaddir Jul. Dia tolong huraikan kitab Penawar Bagi Hati ni. Kemudian ada sedikit huraian lah. Dia kata yang dikatakan mengikut Imam Ghazali tu, menurut Imam Ghazali, keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat banyak tergantung kepada keadaan jiwanya. Jiwanya maksud hati dia. Sama ada jiwa itu taat dan patuh atau derhaka dan ingkar pada Allah SWT. Jadi kehidupan keliling kita ni, apa kita buat, sifat kita macam mana, perangai kita macam mana, pendirian kita macam mana, pemikiran kita macam mana, semuanya berpunca daripada hati. Kalau hatinya baik, semua tu jadi baik. Pemikirannya baik, perangainya baik, sikapnya baik, cakapnya baik, semua kan. Tapi kalau hati tu busuk, jahat, dengki, cakapnya dengki, semua jadi dengki, perbuatannya dengki kan. Apa makna dengki?
Kan Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Makna dengki ialah kita tak suka atau tak puas hati bila ada orang atau kawan kita dapat nikmat. Kawan kita dapat nikmat, dapat naik pangkat, kita mencebik muka. Tak layak patutnya dia, bukan dia patutnya, patut orang tu. Apa pula dia yang jadi pengerusi? Tak sesuai langsung. Orang tu dapat nikmat, dia petikai. Tu tanda-tanda dengki tu. Kemudian pula bila orang tu dapat bala, dia seronok. Kan kawan tu baru jadi pengurusi, baru sehari jadi pengurusi, kena pecat pula. Dia kata tak, padam ke? Nampak? Dengki tu. Tu maknanya dalam hati ada sifat dengki. Jaga-jaga. Kalau ada mainan macam tu di hati kita, istighfar. Minta ampun pada Allah, tolak tepi. Janganlah, biarlah dia dapat apa pun, biarlah. Kan? Dia dapat kelebihan, kita rasa tompang seronok. Kan? Ini tak puas hati. Jiran sebelah tu beli kereta baru X50. Mula dalam hati kata, hutang, dia kata. Hutang. Dan tapi lah orang tu hutang tak hutang, duit dia. Dengki. Tiba kereta tu accident. Tengok. Nampak? Aku kata dah, tak berkat. Macam pandai tak berkat. Macam dia berkat sangat. Kan? Ni ada tanda-tanda kalau macam tu. Jadi tak lantak bila orang tu beli kereta baru ke apa ke, cakap alhamdulillah rezeki luas nak mudah dapat beli barang. Bagus, Allah bagi rezeki lah tu. Cakap puji gitu. Tak ada masalah. Kereta dia accident pula, Allah sian kereta accident pula. Ni kat itu ni lah. Tapi kita cakap gak sian dalam hati padam ke. Tu jahat tu. Jadi jangan tengok pada mulut ni, pada hati tu. Sebab tu bermula daripada hati. Dia betul kalau hati tu busuk, walaupun dia puji tapi ada baur-baur perli. Perli. Dia kata kawan tu dapat naik pangkat kan. Syok duduk atas. Boleh arah-arah orang tak? Nampak? Macam puji, rupanya perli. Sebab apa? Hati jahat. Hati busuk. Kalau hati baik tak cakap macam tu. Kan? Tu kata. Jahat sungguh. Tu. Ada matannya tu. Imam bagi kat saya tu. Baik. Jadi itu maksudnya. Jadi Imam Ghazali kata bermula dengan jiwa. Jadi kalau kita nak betulkan segala tingkah laku kita yang lain ni, perangai kita lah, pemikiran kita apa semua, betulkan hati kita. Bersihkan hati tu. Bermula dengan hati lah. Jiwa itu taat dan patuh atau derhaka dan ingkar kepada Allah SWT. Jiwa dikenali dengan beberapa istilah. Jadi jiwa-jiwa ni ada beberapa panggilan yang disusun oleh Imam Ghazali. Antaranya an-nafsu, ar-ruh, al-aqlu, al-qalbu. Maknanya nafsu pun dia, ruh pun dia, akal pun dia, qalbun pun dia. Jadi ada empat. Keempat-empat ni sama semuanya. Cuma peranan dia saja berbeza. Okey, nafsu pun dia, ruh pun dia, akal pun dia, qalbun pun dia. Empat-empat ni. Setiap satunya memiliki dua pengertian yang khusus dan juga umum. Kemudian kita pergi satu-satu. Yang pertama kita bagi qalbun dulu, yang disebut dengan kulub ataupun qalbun, atau orang sebut hati. Umumnya ia adalah qalbun jasmani atau al-lahmus sanubari. Yang sebenarnya asal dia qalbun tu jantung. Makna asal iaitu organ daging yang berbentuk seperti jantung pisang yang terletak di sebelah dalam dada sebelah kiri. Dan jantung ni juga ada pada binatang. Tapi itu dalam makna umum. Makna khususnya dia adalah jiwa yang bersifat latif, maknanya halus, rohaniyah dalam bangsa ruh, dan rabbaniyah bangsa ketuhanan. Ia mempunyai hubungan dengan qalbun jasmani, hubungan hati roh rapat dengan hubungan jantung yang sebenar. Inilah hakikat manusia kerana ia boleh merasa, berkehendak, berfikir, mengenal, beramal dan sebagainya lah. Kehendak hati kita apa semua ni bermula daripada hati itulah. Cumanya kata ulama, hati ni sifat dia inkilab, berubah-ubah. Kejap A, kejap B, kejap suka, kejap tak. Itu kan kita. Sebelum menikah dulu, bakal bini kita lah perempuan paling cantik dalam dunia, kita kata.
Betul tak? Oh lawa, tak sabarnya nak menikah, menghitung hari. Makan tak lalu, nak mandi tak basah, kan? Tapi duit tetap sapu. Tempat lain tak lalu tapi duit lalu, kan? Sebab apa? Sebab menghitung hari, bila nak nikah, praktis depan cermin tu. Aku terima nikahnya, aku terima nikahnya. Lain kali sampai hari sebenar dia nikahkan Tok Gadi. Ayat terbalik dah, kan? Sebab apa kelang kabut sangat, kan? Jadi maknanya menghitung hari sangat, melampau. Dia kata dialah paling cantik, intan payung, macam-macam payung lah, kan? Tapi bila dah menikah, dah anak 2, anak 3, anak 4, bini orang pula dia nampak cantik. Nampak ada tak jadi gitu? Nampak? Janda jiran sebelah pula dia nampak cantik. Dah bini, nak bini tak semana dah. Dia dah tak berapa nak pandang dah. Sebab apa? Sebab itulah pekerjaan hati. Hati ni berbolak-balik. Kejap okey, kejap tak, kejap suka, kejap tak. Gitu. Nak? Lebih kurang lah pun, kan? Orang perempuan pun sama juga, kan? Bebe sana pampung bising kan? Dah tiba-tiba kita pun hulu. Ni adalah duit rezeki sikit baru dapat tadi. Oh abang, abang nak makan apa bang? Baik terus, hati-hati tu berubah-ubah. Tayang kering nak marah aja. Dapat sampul senyap. Dapat bahagian dia. Okey. Dia begitulah manusia semua macam tu. Sama je, kan? Dari nak ceritanya, itulah hati dia inkilab, berubah-ubah, kejap macam ni, kejap macam tu, kejap macam ni, kejap macam tu. Tu. Kemudian pula yang kedua dipanggil ruh. Ruh tu diri kita. Roh ni disebut jisim yang latif. Dia bangsa yang halus. Tak dapat kita nak gambarkan macam mana rupa roh. Tapi hakikat dia ada. Bersumber di dalam qalbun jasmani. Dan dia duduk di dalam hati. Roh ni, ia memancar ke seluruh tubuh melalui nadi, urat dan darah. Roh kita ni, dia memancar. Roh tu mancar sampai ke masuk ke nadi, lengan, tangan yang semua darah-darah ni, sampai ke badan, kaki, kepala, semua dia masuk. Macam mana nak bayangkan? Dia buat contoh seperti cahaya lampu. Cahaya ni kita boleh pegang tak dia? Kita tak boleh pegang cahaya, kita boleh pegang mentol. Kalau kita pegang tu bukan pegang cahaya, pegang mentol. Cahaya ni yang terang sekarang ni, kita boleh pegang cahaya. Mana boleh pegang cahaya? Sebab dia tak tahu nak kata macam mana. Tapi dia wujud, nak kata dia tak ada, tu ada terang. Tapi nak pegang tak boleh. Dan dia memancar ke seluruh tempat yang dia boleh pancar lah. Dalam bangunan ni semua kena cahaya ni. Macam itulah ibarat roh yang ada dalam jasad kita ni. Dia memancar tu semua masuk ke anggota, ke celah-celah jari apa semua, dia masuk semua. Tapi nak pegang dia tak boleh. Tapi dia ada. Macam tu yang dimaksudkan oleh roh, kata ulama. Baik. Dan roh ni dialah yang memboleh, sifatnya sama juga macam kolbun tadi, menyebabkan kita boleh berfikir, ada perasaan dan sebagainya. Tetapi roh itu dia sesuatu yang tetap, yang mengajak kita kepada melakukan kebaikan. Itu roh. Sebab tu saya cakap benda sama tapi peranannya lain-lain. Kolbun pun dia juga, roh pun dia juga, tapi peranan lain. Peranan kolbun berubah-ubah, berbolak-balik. Tapi peranan roh tak berubah, dia tetap. Dia kalau kita nak buat baik ni sebab roh ni. Sebab roh yang baik dia akan mengajak buat benda baik. Tapi kalau roh jahat, dia mengajak buat benda jahat, dia akan tetap. Jadi kalau roh tu baik, dia mengajak ketetapan yang baik, buat benda baik je. Tapi kalau roh jahat pun mengajak ketetapan yang jahat. Asyik nak buat jahat aja. Ada je idea dia nak buat benda jahat. Tak cukup-cukup. Ada je teknik dia nak buat. Tak boleh pakai ni, pakai macam ni pula, buat macam ni pula. Surau ni tak boleh nak rompak, dia rompak surau sebelah sana pula. Macam tu. Sebab apa? Sebab roh jahat dah. Jadi ketetapan dia asyik nak buat benda jahat aja. Tu. Jadi pastikan roh kita ketetapan yang baik, barulah terdetik di hati ni sentiasa nak buat baik saja. Kemudian yang ketiga, nafsu. Nafsu ni huraian dia panjang sikit. Nafsu ni nak cerita detail pun payah juga macam mana rupa nafsu ni, sebab dia barang gaib.
kita tak nampak dia, tapi dia ada. Nafsu ni kata ulama sifatnya macam dia dua sifat. Ni ulama kata, bukan saya reka, ulama kata. Minta maaf lah kalau terasa. Dia dua kata ulama. Nafsu ni sifat dia macam budak-budak dan macam orang perempuan. Orang perempuan juga kena dia kata. Yang pertama kanak-kanak dulu. Kanak-kanak dia macam tu. Dia kerah kepala. Dan dia nak sonok je, dia nak main aja. Budak-budak mana dia suruh datang kuliah, mana dia datang kuliah pun dia main juga. Dia panjang habis langsir apa semua. Kan? Ada satu masjid kita pergi, 2 orang adik-beradik lelaki. Ya, kita baru sampai terlambat sikit nak pergi ambil uduk. Tengok dengar dari luar tu kecepung. Apa benda? Tinjau-tinjau dia berenang dalam kolam. 2 orang budak lelaki. Nah, ayah semayang dalam, dia berenang kat situ. Oh, seronok siap. Oh, ginilah macam-macam gaya buat. Nampak? Allah, budak. Gitulah kita suruh buat benda kerja apa, mesti niatnya nak main aja. Buatlah apa pun fikir dia nak main. Nafsu macam tu. Nafsu ni buat apa pun mesti nak main-main je. Mengaji nak main-main, semayang nak main-main, buat apa pun nak main aja. Ada kadang dalam semayang cuik kawan. Gede-gede. Itu nafsu tu. Pangai. Nampak? Pangai. Macam budak-budak orang panggil. Nafsu. Kan? Ada. Lepas tu pula nafsu ni kalau dia nak satu benda, tak dapat dia mengamuk. Macam budak. Budak, sebab tu kita tengok kedai-kedai, biasa dia kalau kedai-kedai jual-jual barang, dia akan letak barang mainan depan sekali. Barang-barang dapur, tepung, apa, beras semua kat belakang. Tak ada orang letak beras kat depan, letak belakang. Tapi bola letak depan, Ultraman letak depan. Nampak? Apa nama, pistol letak depan. Sebab apa? Tarikan budak. Dia jalan, ayah dia pegang ataupun pegang tangan anak dia. Nanti anak dia kata, ayah nak tu. Dia tarik ayah. Jadi bila ayah dah masuk tengok pistol, ayah tengok pula dalam tu, beli pula barang dalam. Itu teknik. Sebab apa? Orang marketing pun dia belajar agak tentang nafsu. Dia tahu macam mana nak tarik nafsu orang. Keinginan orang tu. Mula daripada budak-budak. Budak-budaknya tu. Lepas tu kita kata, kan dah ada dah pistol kat rumah. Kata nak Ultraman. Ultraman dah ada dah. Ultraman dah ada, Spiderman semua dah ada dah. Bapak Man pun ada dah, dia kata. Nak semua benda ada dah kat rumah. Nak apa lagi? Kan? Orang kata nak juga. Tak bagi dia hentak kaki situ. Betul tak? Budak-budak hentak tang menangis melalak situ. Kita pula malu. Allah, dia ni mengamuk pula kat sini, kenapa ni? Jadi budak-budak dia begitu. Nafsu macam tu lah. Kalau apa dia nak kita tak bagi, dia bentak hati kita. Dia nak juga heret kita. Kita dulu zaman muda, zaman geng karaoke. Menyanyilah saja. Kan? Quran masa tu tak jumpa lagi, menyanyi sajalah. Tapi bila dah koi tua ni, dah main masjid surau, dah buanglah benda-benda perangai macam tu karaoke ni, kan? Tapi bila sekali-sekala pergi makan kenduri, tengok kawan tu ada DJ menyanyi pula dengan mic, kaki mula hentak dah. Nampak? Hati tu nak. Nafsu kata try sekali, lama dah tak nyanyi. Try sekali lagu SD Bank, dia kata. Kan? Dia kata tak mau, aku dah geng surau dah. Nafsu dia akan pujuk lagi. Sampai nak balik, salam ke tuan rumah punya kenduri pun dia tengok DJ. Sedap. Nampak? Tu nafsu tu. Selagi kita tak buat, selagi tu dia paksa kita nak buat juga. Tu nafsu. Macam kita nak tinggal rokok, payah. Dia bukan payah pasal nikotina tu. Nikotina tu dari segi sains semata. Tapi dari segi bahagian agama ni, sebenarnya nafsu, keinginan tu. Kita nak berhenti dah, tapi dia datang, dia kata tak dapat sebatang sepam pun jadi lah, dia kata. Itu nafsu. Mau isak dadah, kan? Dia nafsu dia tu. Lepas tu nak bentak ni nafsu, nak kena lawan ni nafsu. Kita kena bentak betul-betul. Kita kena straight macam budak-budak. Bila dia mengamuk-amuk menangis, dia kata nak ke Ultraman, nak ke pistol, kita kata ayah kata tak boleh. Jadi budak tu pun dia akan tersedu gitu lah. Nafsu jadi macam tu. Kita kena bentak nafsu kita macam tu. Kita nak berhenti rokok dah. Tiba dia kata tak apa, tak dapat sebatang sepam pun jadilah. Aku kata tak boleh. Cakap macam tu. Baru nafsu tu. Ada.
Tapi orang tengok pelik lah, faham mengamuk seorang-seorang duduk kat kedai makan tiba mengamuk. Anak kenapa mengamuk ni? Kata, tak, aku cakap dengan nafsu aku. Wah, ingat cakap dengan aku, kawan dia kata. Ingat marah aku kenapa? Jadi gila lah pula kan. Tapi macam tu lah. Memang kena bentak sungguh. Tak boleh layan nafsu ni. Jangan layan. Dia buat malas, sembahyang lambat, nafsu tu. Dia kata pergi surau sembahyang kat rumah pun sah juga. Kita pergi layan. Dia memang tak pergi. Kena lawan lah, tak kira. Letih tak letih aku kena pergi juga. Tak apa, saya pergi kat dalam surau, carilah tiang sandar lebat letih kan. Betul, nampak? Tak apalah, sekurang-kurang datang daripada tak datang langsung. Ada. Baik. Jadi nafsu ni pula, boleh lagi sikit lagi nak? Nafsu ni pula dia tadi baru budak-budak perempuan tak cerita lagi. Perempuan kan, perempuan lebih kurang lah, sama je. Cuma perempuan dia bukan mainan, dia bukan Ultraman. Mainan dia kedai emas. Kita lalu kedai apa pun dia steady. Lalu depan hardware steady, lalu depan kedai spare part steady, depan kedai aksesori kereta pun steady. Tapi bila lalu depan kedai emas, dia buat cabut slipper. Bang, slipper cabut. Kita kena pandai. Itu teknik tu, strategi dia. Lepas tu dia buat, ada kedai emas lah sini. Padahal lama dah kedai tu ada. Sejak dia zaman kecil lagi, dia buat macam baru nampak. Ada kedai rupanya, kedai emas. Bang, diskaun lah tu bang. Jap, bang kita masuk jap. Suami pun kata, dah lah tu, itu dah beli dah kan. Dah nak tengok je, bukan nak beli, nak tengok je. Kalau kita percaya bodoh. Nampak? Kita nak layan, tak apa layan, jangan percaya. Dia kata nak tengok je tu, bukan tengok aja, faham lah. Tapi dia teknik je tu. Macam budak-budak tadi ke? Budak-budak tadi kan, kalau macam saya pun ada anak, dia kadang-kadang tu lah. Dia kadang dia takut nak minta, ayah dia garang, jadi dia pegang je benda tu. Kita pun tanya, buat apa tu? Tak, tengok je. Dia kata tengok je. Tengok je, dia pegang benda tu sampai dia ikut kita dalam supermarket tu. Sampai kat tempat cashier dia pegang ni. Dia kata, tadi kata nak pegang je. Sampai sini pula tu pegang. Nampak? Orang perempuan macam tu tak? Dia sarung-sarung lah. Sarung kan. Kita kata dah jom balik. Tak boleh buka lah bang. Dia dah melekat. Nampak? Dia dah masuk lah. Nampak? Masuk elok je dia kata. Tu. Ya tu kita keluarlah duit nampaknya. Macam itulah dia. Gitulah. Sebab tu perempuan, ini realiti. Sebab tu perempuan 9 nafsu 1 akal. Sebab tu perempuan tak boleh jadi pemimpin, tak boleh jadi Perdana Menteri, tak boleh jadi orang yang bahagian ketua. Sebab apa? Akalnya sikit. Akalnya satu je. Dia tak boleh fikir banyak. Dia fikir satu benda je kan. Tapi nafsu dia banyak. Sebab tu orang perempuan kalau bawa kereta, dia bawah signal, dia masuk terus lorong. Kereta belakang break emergency. Kata ni mesti driver dia perempuan ni. Potong-potong tengok sungguh. Betul buat muka ni apa? Action pula tu. Nampak? Dia kata saya tak salah, saya dah signal. Memanglah signal, tengoklah dulu. Sebab dia fokus satu, dia fokus signal dia dah. Kita ajak sembang sambil mandu payah dia. Kan? Orang lelaki Allah sampai usia amoy buat kereta. Nampak? Maknanya boleh fikir banyak. Sebab lelaki 9 akal 1 nafsu. Akal pula banyak orang lelaki ni. Memang akal panjang. Ada je dia nak kona dia. Tengok cerita Piramli tahu dah. Pakai baju Melayu apa semua. Abang nak pergi mana ni? Dah ni kawan nak menikah, pada dia menikah. Dia akal panjang. Dia ada teknik-teknik dia. Dia pandai kona sana kona sini. Ada sungguh saya jumpa 5 tahun dah dia berbini 2. Bini pertama tak tahu. Pandai betul dia sorok rahsia. 5 tahun. Tapi lepas-lepas tahu peperangan lah. Perang dunia kan lah. Nampak? Tapi nak ceritanya orang lelaki akal panjang. Orang perempuan jangan percaya sangat. Akalnya panjang. Sebab dia 9 akal. Nafsu satu je. Satu tu je lah bagian nafsu dia. Baik. Itu dia. Dan nafsu ni pula dia ada 7 peringkat. Ada 7 peringkat, 7 tingkatan. Yang pertama sekali nafsu amarah nama dia. Nafsu amarah ni nafsu yang paling jahat. Suka buat benda jahat. Inilah nafsu yang paling jahat sekali.
Nak buat jahat aja. Nak kalau ada duit nak orang cakap apa? Nak tipu orang lah, apalah tu, geng scammer sekarang ni. Berbanyak-banyak ni. Yang terbaru dia tipu pakai nama saya. Dia entah nombor mana, dia letak gambar saya. Kan gambar saya kuliah tu, entah mana dia ambil ke, rasa dalam internet lah kot. Dia buh, lepas tu dia mesej minta duit kat orang. Dia kata ni Ustaz Syakir ni. Nak ana ni sesak duit ni, nak pakai duit dalam 2,900, tolong back in boleh tak? Lepas tu dia bagi nombor akaun. Nombor akaun bukan nombor akaun saya. Kan? Nombor pun bukan nombor saya. Sekarang dia buat tu, entah berapa ramai orang dia buat tak tahulah, tapi akhirnya terkena dengan budak pondok sendiri, Ustaz Syami dengan Burhan. Dia hantar mesej dua orang ni. Nah, Burhan dia tahu, dia hafal nombor akaun bank saya. Bila orang tu bagi nombor akaun bank lain, Burhan tanya, kenapa abang bagi nombor akaun bank lain pula ni? Ni bank mana pula? Lepas tu dia pandai jawab, oh bank tu dah kena sekat, dah kena block. Ni akaun lain pula. Nah, lepas tu Burhan dia buat main dia lah. Kejap lagi lah. Dia kata cepat sikit, kejap lagi lah. Cepat sikit, kejap lagi lah. Lain kali dia block. Ustaz Syami pula mula dia layan juga. Lepas tu dia kata, bodoh, ingat aku tak kenal ke Ustaz Syakir? Ustaz Syakir duduk sebelah aku sekarang ni. Memang saya tengah tengok dia mesej. Nampak? Dia terus dia block nombor. Scammer. Jahat tu pakai nama ustaz. Ada orang dah terkena dah. Banyak ustaz dah terkena. Ada kat Penang tu dia bagi dah, dia back in 3,000. Dia pakai nama ustaz Halim Nasir. Kan? Ustaz memang popular lah. Jadi dia kawan tu memang kenal lah, sebab ustaz tu banyak kuliah di Penang. Jadi kata tolong saya ni, kereta saya accident lah, nak pakai duit apa gini. Tak apa ustaz, jagi saya transfer sungguh habis lesak macam tu 3,000. Ni perangai manusia ni, nafsu amarah. Dia langsung tak rasa bersalah langsung. Nafsu amarah ni, dia buat jahat, dia tak rasa dia bersalah, dan dia seronok dengan benda jahat dia buat. Kan? Kemudian pula ada pula yang support. Ada kan viral dekat dalam WhatsApp, geng scammer ni dah terkantoi. Nah, orang kata hang tak payah nak tipu aku lah, hang ni scammer kan. Hang bukan polis, hang scammer ni. Mengakulah pegawai sana, pegawai sini. Last kali scammer tu pun mengaku. Memanglah, betul lah, aku memang scammer. Boleh sembang pula lepas tu. Lepas tu dia kata baik pula, hang ni scammer yang jujur lah. Aku selut lah hang. Selut apa orang penipu gitu. Kita pun pergi support. Dia kata bengong. Dia kata aku nak scam orang yang bodoh je. Memang lah. Adakah Islam suruh perkena orang bodoh? Kalau dah bodoh, tolonglah dia. Jangan kita kenakan dia. Jahat ni, dah jahat tak terasa jahat. Orang pula sokong kejahatan dia. Ni banyak ni. Ni kita berada di akhir zaman. Jaga-jaga. Itu nafsu paling teruk. Nombor bawah sekali. Masuk neraka terus nafsu ni. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni, dia buat jahat tapi dia sedar, dia menyesal. Setiap kali buat jahat, Allah, dia kata nyesalnya aku minum arak. Allah, nyesal dia kata. Orang kata banyak mana dah minum? 4 botol dia kata. 4 botol menyesal. Tikam nombor ekor dia menyesal. Aduh, silap aku, menyesal sungguh tikam. Memanglah menyesal sebab tak kena. Cuba kena. Tak menyesal je kan? Tapi inilah orang nafsu lawamah. Dia buat jahat tapi dia sedar, dia rasa dia jahat, dan dia rasa bersalah. Jadi bila dia buat jahat, dia tak tonjol, dia malu juga dengan orang. Dia sorok-sorok kan? Ada kan ada kan? Geng polis lagi lah kenal. Ada orang buat jahat siap bangga lagi. Itu amarah. Lawamah ni dia buat jahat tapi dia malu. Dia tahu dia buat jahat tapi dia malu. Dia sedar dia buat jahat. Dia baiklah sikit daripada amarah yang mula tu. Yang ketiga, mulhamah. Nafsu mulhamah ni, dia kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Dua-dua dia buat. Surau datang juga, tabung surau pun dia sapu juga. Tu. Kadang-kadang dia jahat, kadang-kadang dia baik. Kadang-kadang okey, kadang-kadang masalah. Ni jenis nafsu mulhamah. Tiga-tiga ni kata ulama, kalau kita duduk dalam tiga-tiga ni, kita tak akan selamat, kita akan dihumban dalam api neraka. Jadi sedaya upaya jangan duduk dalam tiga-tiga nafsu ni. Nafsu yang selamat, yang selamat tapi pangkat dia rendah, iaitulah nafsu mutmainnah. Ini sekurang-kurang nafsu yang kita kena capai. Nafsu mutmainnah ialah nafsu yang tenang. Dia buat benda baik aja.
Tapi tak adalah maksum, tak pernah buat dosa. Adalah tersilap sikit-sikit, tapi segera dia istighfar. Bukan dia sengaja buat jahat tu, kadang-kadang tak sengaja. Dan tak sengaja tu dia rasa bersalah sangat, dia pun minta ampun pada Allah. Itu mutmainnah. Berbeza dengan yang bawah daripada mutmainnah tadi, mulhamah tadi, dia sedar dia buat jahat dan dia memang dia buat. Yang mutmainnah ni dia tak sedar buat jahat, dia tersilap. Betul, dia minta maaf. Itu mutmainnah. Kurang-kurang kita kena sampai ke tahap ni. Setengah ulama kata orang yang dapat menafsu mutmainnah sudah diangkat menjadi wali, tapi namanya wali kecil, wali sugra. Sebab apa? Sebab makna wali tu kekasih Allah, kan? Kerana Allah bagi kat dia hati yang tenang, hati yang baik. Tapi ada lagi power atas daripada mutmainnah, nafsu radiyah. Nafsu radiyah ni tadi mutmainnah tadi dia buat baik, tapi kadang-kadang baiknya tak banyak, tapi baiklah, pangkat orang soleh. Dia datang surau, datang masjid, dia derma tapi tak banyaklah, RM1 istiqamah dia, kan? Gitu je, tak habis-habis RM1 dia, tapi baiklah, kan? Tak adalah dia apa, kan? Dia baguslah, dia baik, dia semayang fardu, semayang sunat, kadang-kadang semayang, kadang tak. Tak apa, semayang sunat bukan wajib, kan? Tapi maknanya tak adalah sampai tinggal semayang, dia baik. Itu mutmainnah. Tapi nafsu radiyah ni dia tamak, haloba dengan kebaikan-kebaikan. Semayang sunat tak nak sikit-sikit, nak banyak-banyak. Derma tak nak sikit-sikit, nak banyak-banyak. Ini orang nafsu radiyah. Dia nak beramal tu lebih-lebih, berlumba-lumba dalam beramal. Dipanggil haloba dalam ketaatan. Yang ni dipuji syarak, bukan haloba dunia. Haloba dunia tak dipuji syarak, ni haloba ketaatan. Ini nama dia nafsu radiyah, kan? Nafsu radiyah ni wali pertengahan. Kalau tadi wali kecil, ni wali pertengahan. Kerana dia naik, kalau dia power lagi, dia naik lagi nafsu dia, pangkat dia nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ni hebat. Nafsu mardiyah, dia tak nampak dah kebaikan, yang dia nampak dia dengan Tuhan saja. Alam ni seolah-olah fana pada dia. Dia dah tak fikir dah soal harga minyak naik ke turun, PKP tak PKP, dia tak beli. Dia tak bicara dah sebab tu. Yang dia bicara, apa hubungan aku dengan Tuhanku, apa yang aku nak bawa nanti depan Allah, aku malu dengan Allah. Itu je dia punya pemikiran, kan? Macam kita pandang corona ni, kita pandang penyakit, kita takut. Dengar-dengar kata, contohlah, tiba-tiba dekat taman kita, jiran kita ada kena positif, takut kita, kan? Nak keluar pun takut, kan? Sebelum tahu tu lapis je pakai mask. Dengar-dengar jiran kena 5 lapis pakai mask, kan? Kerana takut sangat. Itu kita. Kita sebab kita pandang penyakit tu satu bentuk musibah, satu bentuk penyakit yang menakutkan kita. Tapi golongan-golongan mardiyah ni dia tak begitu. Dia pandang corona bukan pandang penyakit, dia pandang corona hebatnya Allah, kuasanya Allah. Malah bila datang corona, bukan dia takut, dia kagum. Subhanallah, dia kata, hebatnya Allah buat satu benda makhluk yang kecil halus, sampai satu dunia pun tak boleh buat apa dengan dia. Sampai satu dunia pun tak reti, terpinga. Pada benda halus je Allah buat. Dia kata hebatnya Allah. Inilah Tok Wali betul. Ni panggil wali besar, wali kubra nama dia, kan? Depa ni kalau macam di Aceh tu tsunami tu, bila dia nampak air ombak tu tinggi dekat 4 tingkat punya bangunan, dia bukan pandang air tu, kalau kita lari dah, air lari je. Dia tak, dia tengok air tu, dia takbir, Allahu Akbar. Hebatnya Allah boleh angkat air sampai tinggi macam ni. Allah, dia kata. Dia nampak kehebatan Allah. Dia bukan nampak musibah tu. Sebab apa? Sebab hati dia sudah berpaut sungguh-sungguh dengan Allah. Dia tak pandang dah yang lain ni. Dia kata alam ni tak ada apa-apa dah. Yang ada dia dengan Tuhannya sahaja. Dia dengan Allah saja. Yang dia fikirkan apa dia nak bawa. Macam mana dia ni di hadapan Allah, dia rasa malu dengan Allah. Yang ni yang silap sikit pun dia tak nak, dia takut. Ni wali-wali besar lah. Ada lagi atas, lagi hebat, namanya nafsu kamilah ataupun kamaliyah. Nafsu yang sempurna, paling sempurna. Ini nafsu para nabi dan para rasul. Payahlah seseorang nak sampai ke tahap ni. Ini nafsu ni dipanggil fana'ul fana'. Dia fana' dah. Fana' ni maknanya dia binasakan semua benda.
kemudian dia binasa dalam binasa, fana dalam fana. Tadi yang apa nama Mardiah tadi, dia nampak diri dia dengan Allah sahaja, macam seolah-olah tinggal berdua je, lain ni tak ada apa kan. Tapi kalau sampai Kamaliyah ni, dia nampak Allah semata-mata, dia pun tak ada. Dia nampak Allah semua, semuanya Allah. Itu yang berlaku pada para nabi dan para rasul. Sebab tu nabi dan para rasul, keyakinan mereka cukup kuat sebab mereka berserah bulat-bulat kepada Allah. Apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim, bila dicampakkan Nabi Ibrahim nak masuk dalam api, setan datang. Setan kata, Ibrahim, gilah minta ke Tuhan, selamatkan kamu ni, nak kena bakar api ni. Nabi Ibrahim kata, aku serah pada Allah. Kalau Allah nak buat api ni membakar aku terbakar. Kalau Allah nak buat api ni tidak membakar aku dengan kuasanya, aku tidak akan terbakar. Aku serah bulat-bulat pada Tuhanku. Dia serah betul-betul pada Allah sebab dia dah sampai ni, nafsu kamaliyah, nafsu yang paling tinggi. Kita yang tak sampai jangan buat-buat sampai. Kita pun duduk tengah-tengah jalan, kalau langgar kena mati-mati, kalau tak kena tak mati, memang mati sungguh lah tu. Nampak lenyek tu bawa lori. Nampak, jangan buat pasal kita bukan bahagian dia kan. Jadi ini kadar ceritalah. Tapi paling tidak kita, peringkat kita kena usahakan sekurang-kurang sampai mutmainnah. Adapun atas-atas tu lagi, nak ikutlah, kalau Allah beri kita kurniaan, kita dapat sampai ke atas tu, insya-Allah lah, dengan izin Allah. Tapi usaha kita, kasbun kita kena sampai mutmainnah paling kurang. Jangan duduk bawah daripada mutmainnah. Kalau kita masih lagi ada buat baik, dalam masa sama ada buat jahat, cuba buang sungguh-sungguh benda jahat tu yang dah biasa kita buat tu. Buatlah solat hajat ke, minta petunjuk Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah saya tak nak dah duduk nafsu lawamah lah, mulhamah lah, saya nak duduk mutmainnah, tolonglah ya Allah, nak singkirkanlah benda-benda tak elok dalam hati saya ni, insya-Allah Allah akan tolong kan. Kita buat sungguh-sungguh. Jadi itulah cerita tentang nafsu. Jadi kita berhenti setakat ni dululah kan. Kita setakat ni dulu, nanti kita akan sambung seterusnya. Berhenti kat mana ayat dia tadi? Kat Ihya Ulumuddin tadi kan. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung. Dekat jantung pula. Okey, boleh nak? Ada apa? Peran? Oh, telur masin. Daging tak ada lah, daging habis dah. Okey. Jadi produk macam biasa je lah, telur masin dan lain-lain tu lah. Jadi bolehlah tengok-tengok niat membeli sambil menderma untuk bantu sekolah pondok dan tahfiz kami, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apa-apa pun yang kita sampaikan ini untuk memahamkan masyarakat kita tentang kehidupan beragama kita, supaya hidup kita ni dunia-dunia juga, tapi ada akhiratnya, ada agamanya. Bukan suruh ambil akhirat sampai tinggal dunia, dan bukan ambil dunia sampai tak pedulikan akhirat. Moga-moga kita semua seimbang, dan sehinggalah dapat lalu titian sirat pun seimbang, akhirnya kita semua masuk dalam syurga Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyyatana niyyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.